Sana. Terima kasih Datuk Ini Betul. Terima kasih Tuk Menteri yang membentang usul ini untuk minta kelulusan sebanyak 10 juta ringgit kelulusan untuk dilaburkan dalam ES solution. Tapi apa yang saya kesal ialah kewujudan ES solution ini dibuat tanpa memberi mana kewujudan ES solution ini untuk mengambil alih operasi ES yang dikendalikan oleh dua syarikat iaitu Beta Tegap dan juga Etes Sdn Bhd ini dibuat tanpa diberitahu kepada rakyat tentang apakah proses-proses pengambil alihan penilaian valuation terhadap pengambilan ke atas segala tanggungan hutang dan sebagainya apa yang yang merupakan liability ke atas syarikat tersebut. Sebab bagi saya bahawa sepatutnya pihak kerajaan harus memberitahu kepada kami, sebab sampai hari ini kita tidak tahu apa bentuk butiran perjanjian yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dengan dua syarikat pengendali EES sebelum ini, iaitu Beta Tegap dan juga Etes Sdn Bhd. Walaupun berkali-kali kita minta di Dewan Yang Mulia ini, kerajaan mengatakan bahawa itu diklasifikasi sebagai akta rahsia rasmi, seolah-olahnya dia menyentuh soal keselamatan negara, sedangkan hanya kita nak tahu bahawa itu perjanjian antara kerajaan dengan dua syarikat swasta. Jadi kita nak tahu di manakah kebijaksanaan perjanjian yang telah pun dibuat dengan dua syarikat. Jadi sekarang kerajaan kata nak ambil alih pengendalian EES ini daripada dua syarikat ini untuk dikendalikan oleh syarikat kerajaan sendiri yang baru ditubuhkan pada 3 September kalau tak silap saya, pada 3 September yang lalu, yang baru ditubuhkan untuk ambil alih pengendalian EES yang dikendalikan oleh dua syarikat ini. Dan sudah tentu bila nak ambil alih pengendalian EES ini sekaligus akan mengambil alih segala tanggungan yang terpaksa ditanggung oleh kedua-dua syarikat ini. Dan ini sehingga hari ini kita tidak diberitahu apakah tanggungan-tanggungan yang terpaksa kita ambil alih, berapa hutang dua-dua syarikat tersebut yang terpaksa kita ambil alih. Sebab saya bimbang kerana sebelum ini jawapan kerajaan bahawa kedua-dua syarikat ini telah pun melabur sebanyak 717 juta untuk operasi EES. Maknanya mereka telah melabur sebanyak 717 juta. Jadi kita nak tahu bahawa apakah selepas ini kita nak kena bayar 717 juta dan juga membayar jangkaan keuntungan, sebab syarikat itu di dalam kita katakan model keuangan yang telah pun dipersetujui sebelum ini oleh pihak kerajaan dengan kedua-dua syarikat ini telah mengunjurkan keuntungan yang bakal mereka perolehi. Jadi adakah bermakna bahawa selepas ini maknanya kerajaan juga akan membayar dengan unjuran keuntungan yang terpaksa mereka hilang? Mereka akan hilang unjuran keuntungan tersebut. Jadi adakah kerajaan akan membayar segala jangkaan keuntungan yang akan kehilangan oleh kedua-dua syarikat ini? Saya nak balik kepada pelaburan yang telah dibuat oleh kedua-dua syarikat ini sebanyak 717 juta. Saya agak heran juga macam mana kerajaan beritahu bahawa pelaburan syarikat ini dibuat sebanyak 717 juta. Sedangkan apa yang dilaporkan oleh Reflect Holdings Limited, iaitu syarikat yang mengeluarkan teknologi ini, yang menghasilkan teknologi ini dan membekalkan kamera kepada syarikat syarikat ini, iaitu kontrak antara syarikat ini dengan Reflect Holding Limited ini ialah sebanyak 50 juta US dollar untuk 450 kamera yang fixed speed kamera dan 140 mobile kamera, 50 juta US dollar. Kemudian satu lagi ialah daripada Jenoptik Robot. Jenoptik Robot ini daripada, kalau tak silap saya, daripada Jerman, iaitu sebanyak 53 juta
US dollar. Untuk 53 juta US dollar. Dua syarikat. Bermakna bahawa kalau kita campur kedua-dua ini lebih kurang 103 juta US dollar. Kalau kita kali dengan apa nama ringgit Malaysia ni, saya tak nampak mencapai 717 juta. Kalau 103 US dollar sekarang apa nama US dollar, 1 US dollar berapa? Masa tu 3 ringgit. Jadi berapa juta apa nama ringgit Malaysia? 300 lebih, tak sampai 700. Tak sampai 717 juta. Jadi saya heran macam mana kerajaan beritahu kepada Dewan Yang Mulia ini pada 15 Oktober 2012 Isnin kepada apa nama ahli parlimen Jerai pada waktu itu apa nama memberitahu bahawa pelaburan dua syarikat ini sebanyak 717 juta. Jadi adakah bermakna bahawa selepas ini kita akan bertitik tolak daripada pelaburan 717 juta ni? Sedangkan kalau mengikut laporan resmi daripada Reflect Holding daripada Australia dan juga Genoptic Robot ini daripada Jerman, maknanya tak sampai 717 juta. Pelaburan itu tidak sampai 717 juta. Jadi ini yang saya apa nama nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan, kenapa kita apa nama awal lagi sudah pun memberitahu kepada dewan ini ya. Terima kasih Untuk Speaker. Terima kasih Pokok Sena. Saya ingin bertanya Pokok Sena, adakah Pokok Sena bersetuju bahawa dari segi AES ini apabila mendapat tentangan ramai, dan ada juga yang mengatakan ada satu tindakan yang unconstitutional, sebab dari segi undang-undang mana boleh kita serahkan pihak swasta untuk terlibat dalam operasi penguatkuasaan undang-undang jenayah ini. Jadi yang kita risau sekarang ni adalah apabila kerajaan bersedia ambil alih AES ini, maknanya kerajaan sudah tentu akan memberi jaminan kepada pihak yang dua syarikat ini bahawa kepentingan mereka, iaitu keuntungan mereka akan terjamin. Jadi kita berada dalam satu keadaan di mana daripada awal lagi benda tak sah, lepas tu orang ni dibenarkan terus operasi benda ni, dan apabila ambil alih mereka dah dapat duit yang banyak, mana taxpayer punya duit telah digunakan untuk menguntungkan mereka, dan sekarang ni kita terpaksa pula kerajaan gunakan duit kita pula untuk ambil alih lagi. Jadi maknanya kita taxpayer ni berkali-kali ganda mengalami kerugian. Terima kasih. Terima kasih Spang. Saya bersetuju dengan Spang bahawa ini satu penyelewengan lah bagi saya oleh pihak kerajaan. Sebab sekarang ni dua syarikat ini bila dibayar nanti ganti segala ganti rugi, pampasan dan sebagainya, maknanya akan dapat keuntungan tanpa mereka mengoperasi kamera ES. Mereka hanya beroperasi hanya untuk satu tempoh yang sangat singkat. Tiba-tiba mereka akan dapat keuntungan yang sangat lumayan bagi saya. Sedangkan sebab itu saya nak tanya pihak kerajaan bahawa apa pengiraan kerajaan ini? Penilaian apa yang kita kira? Adakah kita nak kira atas 717 juta yang sepatutnya jumlah kameranya 450 campur 140 kemudian campur 550 kamera, sedangkan sampai sekarang bahawa ES belum memasang keseluruhan Beta Tegap dan Atas Sdn Bhd ni masih belum lagi memasang kamera itu secara menyeluruh. Adakah kita ya bolehlah Yang Amat. Belum panjang lagi. Panjang lagi, ada banyak lagi isu-isu yang dibangkit oleh Timbalan Menteri. Gulunglah kelentong ya. Dah kalau Timbalan Menteri dia nak pergi Perhimpunan Agung UMNO, no problem. Kita belum berhenti lagi, tapi 10 minit lebih dah. Lain orang boleh pula. Ya, tak apa. Nanti sekejap. Isu ni isu penting yang saya fikir bahawa Timbalan Menteri pun boleh tunggu. No problem. Right. Gulunglah kelentongnya. Nak pergi Perhimpunan Agung, pergi lah. Apa duduk bising sini? Ini macam mana ni? Jadi perwakilan duduk sini apa? Tapi menang, tak kalah. Sebab itu saya tanya tadi bahawa
Yang Muhammad kena ingat bahawa Beta Tegap dengan ATES Sdn Bhd ni belum memasang sepenuhnya kamera ES yang mereka katakan bahawa modal mereka, pelaburan mereka itu 17 juta. Jadi apa atas asas apa pengiraan yang kita buat untuk nak bayar dan berapa jumlah bayaran yang ganti rugi yang terpaksa kita bayar ya. Terima kasih Pokok Sena, terima kasih Tuan Ketua. Saya nak tanya pandangan daripada Pokok Sena. Tadi Pokok Sena menghuraikan bagaimana syarikat baru ini, AES Solution ini, terpaksa membayar kos dan juga mungkin pampasan kepada dua syarikat yang mengoperasikan AES sebelum ini. Adakah pandangan Pokok Sena apabila AES Solution ini dia beroperasi dan dia telah pun membayar sebegitu banyak kepada dua syarikat ini, dia sendiri itu terpaksa membuat untung yang lebih banyak dan dengan itu akan mengenakan charges yang lebih tinggi daripada kedua-dua syarikat sebelum ini? Apa pandangan? Terima kasih Datuk Ini Petut, terima kasih Yang Berhormat daripada Kota Baru. Dan sudah tentu charges, saya percaya bahawa itu bergantung kepada model keuangan perjanjian antara pihak kerajaan dengan syarikat milik kerajaan ini. Itu bergantung. Saya pun tidak tahu apakah model keuangan yang telah pun disepakati antara kerajaan dengan dua syarikat sebelum ini itu juga yang akan diguna dengan AES Solution ini. Saya tidak pasti. Masih tengok jam ya, Mak? Ya? Masih tengok jam ya. Saya tengok Datuk, saya tengoklah jam. Jadi mata saya tu sentiasa menghormati Datuk Yang Dipertua. Jadi sebab itu saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan terhadap persoalan ini. Yang kedua yang saya nak minta ialah Pukul Sena sambung pukul 2 lah. Sambung pukul 2. apa dia? Sambung pukul 2. Apa nak pergi mana? Pukul 2 tak ada orang ya, Mak, 2.30. Ada. Saya yang menjadi susah. Lenggong. Pukul 2 Mak, kita kat kedua sini lah. tadi. Lenggong. Tak apa lah, Mak, sambung petang lah ya. Bentar, terima kasih. Ada Muhammad sidang Lenggong. Pukul 2 kita kat sini lah. ditangguhkan hingga jam Teruskan. 2.30 petang ni.